A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa khabar sidang penonton setia? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya-Allah mudah-mudahan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, syukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ala nikmatil iman wal Islam. Dan pada pagi ini alhamdulillah Tanyalah Ustaz kembali kita bersiaran bagi edisi 5 Ogos 2022 Jumaat Sayyidul Ayyam pada pagi ini bersamaan dengan 7 Muharram 1444 Hijri. Dan para penonton, tajuk yang cukup penting untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan pada pagi ini, iaitu munakahat, iddah dan rujuk. Dan sebagaimana biasa kita bawakan ke studio bintang ilmuwan tetamu undangan kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Anas? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton untuk mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini Ustaz. Betul. Jalankan tanggungjawab anda, hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677 atau paling mudah tinggalkan soalan menerusi ruangan Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan Fadil Ustaz, kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Fadil Ustaz, ceritanya, skripnya pada pagi ini bercerita tentang munakahat ni. Pastinya banyak soalan yang diajukan oleh sahabat kita, perkara-perkara yang berbangkit dan juga undang-undang yang mungkin dicadangkan berkenaan dengan iddah dan juga rujuk ini. Mungkin sebagai mukadimah topik pada pagi ini, saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yang saya kasih dari Anas, yang kepada penonton-penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz, yang merupakan saya rasa dah berapa puluh tahun kan saya pun terlibat daripada 2011, sekarang ni dah sampai 2022. Hampir 11 tahun rancangan ini tak pernah turun. Dia punya penontonnya bahkan bertambah. Ini menunjukkan satu kurniaan Allah, kepercayaan orang kepada satu program yang bagi saya dia bukan program semata-mata program, tetapi ia memberi satu maklumat yang sahih kepada mereka yang tidak sempat belajar di masjid, yang tidak sempat belajar di surau secara formal, di dus dan sebagainya. Di sinilah tempat mereka dengar di FB sambil nak kereta pun boleh dengar. So tajuk ini tajuk yang besar. Saya, pengalaman saya dalam pengajian iddah dan rujuk ni, dia mengambil masa yang lama. Saya di Darul Ifta dulu kita belajar 8 mazhab, termasuk mazhab-mazhab yang lain, dan kita belajar dengan pengubah undang-undang awas saksiah. Dan di sini saya banyak terlibat juga dengan kita train hakim-hakim di JKSM dan juga di Selangor. Bagaimana nak menunjukkan isu ni isu yang berat, dan kadang-kadang orang tak ambil berat. Jadi kadang-kadang sebab itu ada timbul isu perkahwinan tempoh iddah, kan. Jadi disebabkan tak sepatutnya berlaku, sebab kita sebelum kahwin dah ada kursus perkahwinan. Jadi sepatutnya mereka tahu tidak boleh berkahwin dalam tempoh iddah, dan wanita tu kena jujur ketika mana dia dalam iddah berapa bulan, sama ada dengan bersih daripada haid ataupun bulan bagi mereka yang menopause ataupun kanak-kanak. Tapi kanak-kanak tak adalah isu di Malaysia itu. Jadi iddah ini dia adalah satu tempoh ibadat yang mana Allah Ta'ala fardukan kepada wanita. Dia mesti tempoh penungguan. Penungguan ketika mana kita katakan sama ada suami mati, ataupun diceraikan, ataupun berlakunya persetubuhan syubhah. Makna dia berlakunya salah faham di dalam persetubuhan. Dia anggap halal, rupa-rupanya tidak halal.
Jadi ia merupakan satu, dia bukan ada dalam bentuk hukuman juga, tetapi more kepada untuk menguji wanita tersebut yang disebut sebagai maqasid ibtila. Kadang-kadang orang kata zaman sekarang kita dah boleh tahu dah rahim dah bersih, kita boleh menggunakan saintifik, tapi itu sebagai satu hikmah. Sebab tak semua orang boleh ada maklumat tu. Jadi dia more kepada ta'abbudi. Makna dia ia merupakan satu benda yang Allah Taala perintahkan kepada wanita, sebab iddah ini satu juga kita anggap penderitaan juga, sebab wanita itu terikat dengan hukum yang dipanggil al-ihdad ataupun berkabung. Jadi ia sangat kadang-kadang mengerikan seorang wanita. Dia tidak bebas bergerak dalam tempoh tertentu kerana yang pertama dia bercerai, yang kedua ataupun iddah kita namakan iddah syubhat, yang mana dalam tempoh iddah ini wanita itu dia separa-separa Dak Yanas. Nak kata isteri pun tak juga. Tapi nak kata bebas pun tak juga, sebab dia tak boleh berkahwin dengan orang. Tengah-tengah. Dia 50 kepada suami, 50 kepada diri dia. Allah. Jadi nak kata dia ajnabiyah pun tidak juga. Okey, sebab nafkah masih terikat. Dan dia tidak boleh meninggalkan rumah suaminya. Nanti kita akan terangkan zaman sekarang dia tak ada rumah suami dah. Dia balik duduk rumah mak dia. Macam mana pandangan fiqh, sebab masa kita panjang lagi, jadi saya cerita dulu itu iddah. Yang kedua rujuk. Rujuk dengan iddah ni satu benda yang dia duduk sekali lah. Sebab bila diceraikan sebelum tidak mencapai talak 3, dia masih ada 2 rujuk. Supaya dalam tempoh rujuk itu kita katakan dia dapat dalam rujuk itu dapat mengembalikan wanita ataupun isterinya kepada perkahwinan lama. Maknanya dia lebih kurang macam kita kembalikan, tidak ada angkat. Dia hanya dia melafazkan ucapan saya rujuk kamu, okey. Kemudian dia mengembalikan kepada perkahwinan asal tanpa ada angkat baru dan mahar baru. Ini adalah satu sistem yang sangat baik. Kerana apa? Mungkin dalam tempoh tersebut dia dapat merasai balik dia kenangan lama. Sebab kadang-kadang kalau tak diajar dengan penceraian, dia tidak insaf. Makna dia mereka berperang. Sebab tu kadang-kadang orang main tanya, kita tengok case by case. Sebab dalam kes suami isteri, dia tidak boleh sembrono. Mana kes dia sama dengan kes dia. Dia akan tengok pada punca dan sebagainya. Ada kes kita tak bercerai dulu. Sebab apa? Mungkin dalam tempoh dia tempoh iddah itu dia boleh rujuk dalam tempoh sebulan 2 bulan, ada keinsafan. Tapi kalau dia tak mau, itu tak ada masalah yang kita akan bincang nanti. So kita ada isu rujuk yang mana ia diberikan kepada suami berkuasa penuh, walaupun isteri tak redha. Dia tidak perlu kepada keredaan dia isteri, kerana dia masih di bawah separuh kuasa suami. Walaupun dia benci suaminya, walaupun dia tidak suka suaminya, tetapi mungkin ada hikmahnya. Sebab apa? Benci dan suka boleh dipupuk. Walaupun ada banyak istilah hati patah, hati remuk. Dia tak macam besi, dia tak boleh kias. Hati ni macam handphone, kalau remuk buang terus. Ganti baru. Hati tidak. Kalau macam tu, bagaimana dengan kekufuran? Kekufuran lebih teruk daripada remuk. Bagaimana dengan orang yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla? Kita boleh bentuk hati dia beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi hati itu boleh dibentuk. Sebab tu Rasulullah berpesan, ahbib habibaka haunama asa an yakuna baghidaka yawmama wa abghid baghidaka haunama asa an yakuna habibaka yaumama. Walaupun hadis ini dikatakan dhaif dari riwayat Tirmizi, tapi dimasukkan di dalam Al-Adabul Mufrad sebagai satu sokongan, iaitu sayanglah kekasih kamu jangan tinggi sangat. Takut jadi musuh kamu. Berpada-pada. Kalau benci orang pun jangan terlampau benci sangat, takut jadi kekasih kamu. Dan itu realitinya. Kadang-kadang yang berkahwin tu mereka adalah musuh yang ketat, tetapi akhirnya ada titik pertemuan yang kita kata mereka boleh teli dan boleh orang kata sejiwa. Akhirnya mereka bertemu dengan perkahwinan, kerana kata Rasulullah tidak ada percintaan misal mutahabbain fin nikah. Makna seperti orang yang bercinta dalam nikah. Makna kemuncak percintaan itu adalah nikah. Kalau seorang suami lelaki itu dia tak nak bernikah, makna dia tak bercinta sangat. Ada something wrong tak? Something wrong, sebab dia kemuncak
perkahwinan itu menunjukkan cinta yang sejati. Sebab itu cinta dalam Islam, perkahwinan dalam Islam itu adalah pembinaan maruah, adalah cinta yang melindungi masing-masing. Itu sebagai mukadimah sebab saya bimbang panjang sangat. Tapi kalau nak cerita insya-Allah pembahagian nanti kita akan cerita sebab aidah ni ada dua. Ada masa hari? Boleh Ustaz, insya-Allah. Aidah ni ada aidah apa kita katakan bercerai, kemudian aidah yang teruk ni aidah apa nama dia panggil aidah sebab suami mati. Kematian suami. Sebab tu kita tanya isteri nak mati dulu ke nak suami mati dulu, sebab kalau suami mati dia nak kahwin pun 4 bulan 10 hari dan dia tak boleh pergi mana, melainkan ada sebab-sebab tertentu. Kalau dia isteri mati, suami tak nak aidah lah. InsyaAllah. Tapi ada hikmah dia. Sebab dia dari sudut orang lelaki makruh dia bujang. Makna dia sebagai ulama selepas isteri dia meninggal seminggu dia kahwin dah. Tapi zaman sekarang ni dia pun duk marah. Yang marah ni banyakkan anak perempuan. Anak perempuan ni dia emosional. Nak kata jaga apa pun tak jaga, tapi dia lebih emosional sebab dia masih mengenal. Tapi sebenarnya dalam Imam Ahmad menyatakan makna dia tidak elok bagi seorang lelaki bertemu dengan Allah dalam keadaan dia bujang. Makruh kan? Makruh sebab lelaki ni dia mempunyai biologi dan minda yang berlainan. Berlainan dengan perempuan yang Allah Taala masukkan ke dalam dirinya sifat mengenang suami tu, cinta suami tu lebih sebaliknya. Sebab itu kata Imam Hasan Al-Basri yang seperti disebut dalam Munir Muhtaj. Tapi orang perempuan banyaklah marah, tapi bukan saya kata. Dia kata kalau mati anak memanglah luruh jantung, mati ayah ni luruh tulang rusuk lah, mati kakak apa macam tu sebagai contoh-contoh. Ibu mati ibu kita macam tak ada kehidupan. Mati isteri sedih sesaat. InsyaAllah, tabarakallah. Perlu diperincikan tu Ustaz, insyaAllah, tabarakallah. Tapi hakikatnya ada orang lelaki lepas 2-3 bulan dia kahwin, dia bukan tak ingat isteri dia, tetapi dia fitrah tak, orang insani, lelaki ni dia tak reti hidup seorang. InsyaAllah, dia dapat kopi pun bini dia juga. Begitulah. Dia terimbau dia Ustaz, insyaAllah. Jadi hukumnya makruh Ustaz Kalau suami tidak, kalau kita orang lelaki yang mampu tak kahwin makruh. Makna dia sebab dia akan terjebak kepada pemikiran yang kotor, kepada kehidupan yang kotor. Sebab tu dia tak sama isteri. Isteri lain. Tapi kalau isteri, kalau perempuan yang memang mungkin dia nak berkahwin, sunat juga kahwin. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi itu sebagai mukadimah ataupun pembukaan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan munakahat, iddah dan rujuk. Dan Fadil Ustaz, kita ingin raikan soalan yang pertama menerusi sahabat Facebook kita. Banyak soalan pada pagi ini Ustaz. Kita akan cuba untuk raikan semampu kita Ustaz. Isu antarabangsa. Isu antarabangsa Ustaz. Baik, Nur Dahlia Biru, soalan yang pertama di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah adab bekas suami kepada bekas isteri sewaktu dalam tempoh iddah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan yang sangat baik. Bicara hidup ni Ustaz. Etika ketika penceraian. Ketika mana berlaku penceraian di iddahnya 3 kali suci bagi mereka yang masih ada haid, dan dia tidak boleh keluar daripada rumah suami. Dan adab suami ini mesti memberi nafkah. Dia masih terikat dengan nafkah. Mana sebenarnya tak perlu pergi mahkamah pun, itu dipanggil kewajipan syar'i. Yang pergi mahkamah ni sebab engkar. Jadi isteri pergi mengadu. Sebenarnya kalau suami faham, jangan buang masa ke mahkamah ataupun kita ambil tindakan sebab orang duit, bayar duit lawyer apa sebagainya, banyak kos jadi kos sebab benda tanggungjawab suami. Dia tak perlu nak bagi alasan sebab kalau walaupun dia menceraikan isterinya melainkan nusyuz, itu pergi mahkamah sebab nak mensabitkan nusyuz di mahkamah, walaupun dia salah faham. Jadi saya akan terangkan apa maksud nusyuz yang sabit di mahkamah, apa yang hakikat nusyuz. Okey, jadi apabila suami itu menceraikan isterinya, di antara adabnya dia tidak berkhalwat dengan isterinya. Diselin nafkah sebab apa tadi kalau dia mengandung. Jadi tak patut suami ni dia sombong ataupun dia nak balas dendam. Jangan berdendam dengan bekas isteri ataupun dengan isteri. Marah dia tak apa, marah tak apa, tapi jangan berdendam. Berdendam ni kita tak akan melaksanakan tuntutan Allah. Jadi sebab tu Tuhan kata apa? Tilka hududullah. Batas-batas perkahwinan, perceraian itu adalah hudud Allah. Yang patut kita penuhi. Jadi siapa yang pernah bercerai, walaupun dia marah isteri dia, tetapi ini hak yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi dia tidak boleh berkhalwat, dia tidak boleh berciuman, dia tidak boleh melakukan benda-benda yang dahulunya dia boleh lakukan. Jadi itu di antara, dia tidak boleh halau isteri dia daripada rumah tersebut. Cuma nanti mungkin timbul persoalan. Saya pun tak tahu nak jawab sekarang ataupun ada soalan, saya tak tahu. Kalau perlu jawab sekarang, bagaimana dengan isteri-isteri di zaman sekarang ni
mereka balik ke rumah ibu bapa mereka. Sepatutnya mereka tidak keluar daripada rumah tersebut. Itu merupakan pandangan 8 mazhab, bukan setakat mazhab Syafi'i, itu bukan mazhab Maliki, bukan setakat mazhab Hanafi. Namun uruf telah berubah, di mana hampir di seluruh dunia orang perempuan dia akan balik rumah mak dia. Jadi sebagian ulama mengharuskan kerana tabiat, cuma kesan pengharusan tersebut dia payah nak kembali. Sebab bila isteri balik rumah mak dan ayah ni, tak semua mak ayah ni suruh rujuk. Dia supportive tu tetapi di sebaliknya. Jadi akhirnya nak berdamai tu dia punya persentage tu kurang sebab dia duduk rumah mak dia. Tak kira main kawan dia racun, tak kira main adik-beradik dia racun. Jadi susah untuk berdamai. Jadi bila suami pun malu nak pergi rumah dia, walaupun kadang-kadang wanita tu mengharap, tapi suami dia kadang-kadang dia malu lah juga. Dah bercerai dan sebagainya. Jadi sebab itu, tetapi untuk kita nak kembalikan budaya ni, saya rasa agak sukar sebab dia mesti cabut lari. Betul. Kan? Melainkan walaupun katalah suami bagi duduk situ, dia cabut lari. Sebab dia mungkin berasa kesunyian. Ada faktor-faktor. Tapi bukan saya membicarakan tentang haram, tapi membicarakan tentang kesan. Kesannya adalah apabila mereka tidak sukar untuk nak bersatu balik. Apatah kalau ada anak. Jadi macam-macam, mungkin 2-3 bulan tu ada orang support dan sebagainya. Akhirnya dia rasa dia boleh hidup tanpa suaminya. Sebab tu saya tak pernah kata makna dia sama ada dia nak kembali pada suami dia ataupun tak bakal itu baik atau buruk. Tapi kita menceritakan tentang ahkam. Makna tadi orang kata, ustaz, kalau duduk dengan suami tak bahagia, itu bukan soal saya. Tak bahagia bukan soal seorang mufti, bukan tanggungjawab seorang qadhi. Bahagia tu untuk mereka berdua. Bahagia ni tak kahwin pun bahagia. Tidak, perkahwinan itu menambahkan kebahagiaan. Jadi kita kena tahu tugas seorang pakar syariah, seorang mufti, seorang pakar rujuk, ia adalah memberi jawapan. Kebahagiaan bukan soal kami. Betul. Jadi kadang-kadang tu kita nak cari kebahagiaan pada jawapan ustaz. Tak, kita seperti doktor. Adakah kebahagiaan tu doktor yang bagi? Tidak. Setengah sebahagian saya tengok tulisan-tulisan wanita ataupun mereka yang bekerja dalam perundangan sebagainya, mereka tidak orang kata penggemar untuk menggalakkan ataupun meluaskan konsep bagus. Tapi tak semua orang yang macam amalkan perundangan lawyer pun dia faham syariah ni. Walaupun mereka mempraktikkan, tetapi keluasan syariah ni dia ada pelbagai aspek. Sebab tu rujukan ni terutamanya kepada pakar yang ada basic syariah yang kuat, terutama dalam perundangan, keluarga dan sebagainya. Sebab dia kebahagiaan ni mungkin pada talak. Mungkin pada perkahwinan, mungkin tak berkahwin langsung. So jangan kita mengharap bila jumpa ustaz tu kita akan dapat jawapan bahagia. Tak, kita mesti cari ubat. Seperti kita jumpa doktor, ada setengah dah sihat dah, tak bahagia juga. Bila jumpa doktor dah bedah semua sihat dah, aduh ada hutang pula. So kita kena faham, bila kita berjumpa dengan mufti, jumpa dengan pegawai mufti, berjumpa dengan pakar perundangan ataupun jabatan agama, jangan kita kata jawapan mereka itu akan menyembelahi kita. Tak. Kita nak kebenaran dan solusi apa yang patut kita buat dan apa hak yang kita boleh praktis. Itu yang sepatutnya kita faham dalam isu-isu sedemikian. So bila dalam adab sedemikian rupa, suami kena patuh apa yang telah ditetapkan. Jangan kadang-kadang ada duduk satu rumah. Ini masalah. Walaupun dah bercerai, nak duduk satu rumah je, itu adalah haram dan haram dan haram. InsyaAllah, tabarakallah. Dan kalau dia balik duduk rumah anak, InsyaAllah kita akan bicarakan selepas ni. Soalan saya rasa banyak ni. Tak cukup satu buku, tak cukup satu kolah, kena ada 2 kolah. Kitab tak masuk lagi Ustaz. Kitab pun saya kecil sebab isu ni dia ratusan Ustaz. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi para penonton terus setia menonton Tayarah Ustaz. Kita akan kembali selepas ini, pastinya dengan lebih banyak soalan dan juga kemusyiran akan kita jawab. Tayarah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tayarah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fadil. Ustaz, kita masih lagi berbicara topik munakahat, iddah dan rujuk. Para penonton, kita ingin raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat. Sebab ini hak penonton. Ya, hak penonton Ustaz. Banyak soalan Ustaz. Baik, daripada Melur Ismail, soalan yang berikutnya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Jika kematian suami, si isteri tidak boleh keluar daripada rumah tanpa sebab sekiranya belum habis tempoh iddah. Adakah perkara ini sama jika ia bercerai hidup dan apakah hukumnya? Mohon pencerahan Ustaz. Ya, ini masih ada orang nama Melur. Nama bunga-bunga ni. Nama timbangan tu. Nama timbangan. Okey. Jadi dia punya ihdad dia dia sama, maknanya pergabungan dia sama, bahkan dalam tempoh perceraian lebih ketat daripada mati. Tetapi tempoh berbeza. Perceraian kita melihat kepada wanita itu, adakah dia berhaid, betul tak istilah saya ni, berhaid dalam tempoh 3 kali suci. Itu kalau di Malaysia lah. Kalau mereka yang beramal di macam Pakistan dan sebagainya 3 kali haid, so agak panjang sikit. Mazhab Syafi'i alhamdulillah agak lebih mudah bagi perempuan sebab dia 3 kali suci. Manakala dia bersih, kemudian dia bercerai, kemudian tunggu bersih pertama, masuk haid, kemudian habis haid, bersih kedua, habis ketiga. Tiga tu dah boleh kahwin dah. Tapi kalau Hanafi kena habis bersih yang ketiga tu masuk haid. Allah. So dia agak lama sikit, habis beza sikit je. Betul. Tempat je. Itu bukan ada orang Minang kan, kata tak apalah, rehat lah. So dia punya tempoh berlainan. Tetapi adab, etika disebut sebagai al-ihdad, berkabunglah istilah kita kalau sah pentadbirannya, makna istilahnya, maka dalam mana berkabung dia tidak boleh keluar. Kalau dia keluar dengan sebab keuzuran syar'i, seperti pekerjaan, ketakutan yang dahsyat, macam umurnya banyak sangat dia kes-kes jenayah, dia nak berpindah kepada rumah yang saudaranya ataupun maknya lebih dekat, itu tidak mengapalah. Okey. Tetapi kalau dia keluar dengan sengaja, sudah pasti dia telah asiyah, iaitu dia telah melakukan satu dosa. Namun tempoh iddah dia berterusan. Makna dia ulama menyatakan, katakanlah dia tidak patut langsung sistem iddah dan ihdad. Tetap iddah dia berlalu, tapi dia tanggung dosa lah, kena beristighfar. Dia langgar, dia pergi melancong, dia pergi pakai makeup. Tapi itu yang saya nak terangkan nanti, supaya institusi-institusi seperti kita katakan di tabung haji, di syarikat-syarikat travel, nanti kita kadang tu iddah pasal haji lah, umrah lah, apa tengah-tengah nak pergi umrah haji, tok laki mati, sama ada mati di rumah ataupun di atas kapal terbang, ataupun di Mekah tengah-tengah tawaf sampai mati. Jadi nak kena balik Malaysia kan? Itu topik lain pula. So itu topik sangat sebenarnya iddah ni, ceritanya sangat panjang. Sebab saya nak kena cari tenaga waktu pagi ni kan, kita mengantuk dan sebagainya. Friends, kita jawab soalan ni kena ke-8 sebab isu dia kenapa tapi tak apa, saya menggunakan tenaga sebab isu dia sampai ke Mekah, sampai orang bekerja. Dan nanti kita nak bincang juga bagi mereka yang bekerja di stesen TV, kalau suami mati, kita harap ada yang jadi penyiaran tu diberikan keringanan untuk buat kerja-kerja office, dan jangan sebab bermakeup itu juga ada antara larangan. Tempoh bertenang. Jadi kita katakan kalau dia tidak patuh etika ihdad berkabung, hukumnya berdosa, tapi tempoh iddahnya berjalan. InsyaAllah tabaraka. Dan Ustaz, sebelum kita raikan soalan berikutnya di Facebook, tadi Ustaz sebut keluar daripada rumah. Jadi kalau keluar di Facebook, Ustaz, rumah tak keluar di media sosial dan sebagainya, mungkin secara fiqhnya tak ada dalam kitab ini, tetapi cara fiqhnya dia punya ilah khuruj daripada rumah. So Facebook tak ada isu lah, cuma peradaban itu. Adab. Jadi dia nak sampaikan ceramah ataupun seumpama dia duduk di rumah. Tapi mungkin sebagian ulama dia dipanggil sebagai satu andaian fiqh, dia akan kata dia macam keluar juga. Jadi kita katakan dia sebagai ahkamut tanzil, seperti keluar. Tapi pada pandangan saya, dan juga saya melihat kepada pandangan sebagian dahulu, ada isu pilihan raya di mana bekas mufti menyatakan calon wanita boleh bertanding sedangkan suami dia meninggal, sebab dia di rumah. Betul. Jadi tak ada isu di situ. Jadi kalau dia keluar di Facebook, saya boleh dekatkan kes yang sama. Dia boleh cakap begitu tapi dengan adab, tapi dia di rumah. Macam pengajian, ada orang tanya dia boleh pergi surau tak? Buka Facebook, surau tu ada Facebook, tengok di situ live online. Lebih orang kata membawa kepada ihtiyat dalam bab ini. InsyaAllah tabarakallah, mengambil langkah berhati-hati Ustaz. InsyaAllah tabarakallah. Baik, berikutnya Ustaz dan juga para penonton, kita raikan lagi Khaunah Al-Azwar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah suami perlu memberikan nafkah kepada isteri yang iddah? Apakah hikmah di sebaliknya Ustaz? Ini bagus ni, soalan yang harmoni, orang yang baik, menunjukkan kepada kebaikan seorang wanita. Jadi hikmahnya ialah sebagai yang pertama, menandakan mengenang jasa sebagai bekas suami. Makna dia banyak berkorban untuk suaminya, jadi perlu. Yang kedua, dia belum lagi terputus hubungan secara status patus. Jadi syariat ini
untuk menjaga masa depan seorang isteri dalam tempoh 3 bulan. Dia macam ni lah, macam seorang tu dibuang kerja, dia bagi pampasan. Bolehlah dia bagi setahun, jadi dia boleh fikir cari duit lain. Kelangsungan hidup. Ya, tapi syariah sebenarnya kalau kita faham konsep rumah tangga itu, dia sama seperti pejabat. Dia ada EL, dia ada permission. Misalnya orang perempuan kata, saya ni nak keluar rumah susah lah, asyik-asyik kena minta izin suami. Okey, kita kata dia pejabat, kalau kamu nak keluar mana kena minta izin tak? Betul. Kena tulis report nak pergi mana, sebab kita nak buat kiraan tu, kiraan gaji, performance. So begitu juga isteri, sebenarnya dia tak kongkong isteri tau, tetapi dia nak menjaga keharmonian dan nak menjaga nama baik isteri. Cuba bayangkan kalau lah keluar rumah tak minta izin suami, kemudian insiden tepi jalan, masuk hospital, berlaku apa-apa, orang call suami, kita tak tahu isteri kamu masuk hospital, tak tahu. Bila dia keluar, nampak tak? Jadi imej masyarakat akan pandang isteri tu sungguh keluar rumah tak pernah bagi tahu suami. Jadi izin itu adalah satu penjagaan nama baik bagi seorang isteri. Begitu juga kita kes ini, suami ni dia perlu jaga sebab dia masih dalam tempoh pampasan, dalam tempoh kesedihan. Jadi Allah Ta'ala jadikan duit ini untuk merawat kesedihannya. Sebab itu kalau talak diwajibkan bagi mereka yang dia menceraikan isteri yang tanpa dia panggil nusyus, kena bayar pampasan. Dia panggil muta'ah. Muta'ah ni ada 3 makna. Satu, kahwin muta'ah tak boleh. Satu, muta'ah beristimtak dengan suami isteri, maksud berasmara. Satu, pampasan. Sebab benda tu akan melegakan hati isteri. Sebab itu bagi suami yang menceraikan tanpa sebab syar'i, maka sayurialah membayar pampasan kepada isteri sebagai satu hiburan, walaupun kamu benci dia, tapi janganlah benci sampai kita merosakkan kehidupan seseorang. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang pertama pagi ni di talian. Haji Omar kita, orang famous. Ustaz macam tahu je Ustaz. Baik, halo, assalamualaikum, sahabat di talian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Fawaz Fadil. Ya, saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi soalan saya begini Ustaz. Ustaz ada menyebut tadi mengenai apabila sesuatu seorang pasangan tu berpisah, si isteri tu tak boleh keluar lagi daripada rumah suami. Soalan saya Ustaz, ini yang banyak keliru ni Ustaz. Kadang-kadang banyaklah hakim-hakim keliling rumah, kalau dah pisah tu takkan nak duduk serumah lagi, nak duduk serunggung lagi. Jadi soalan saya, berapa lama si isteri yang dah berpisah dengan suami itu boleh tinggal lagi di rumah suami itu? Atau bagaimana cara nak selesaikan masalah macam ini supaya pandangan masyarakat tidak serong terhadap pasangan yang dah berpisah ini? Yang kedua, saya nak tanya mengenai edah tadi tu. Sekarang ni Ustaz, edah ni kalau edah meninggal, biasanya Ustaz kata tadi 4 bulan 10 hari. Edah yang cerai hidup, adakah sama? Saya dengar pun tadi sama tadi. 4 bulan 10 hari serupa itu, lebih kurang itu juga. Jadi berapa lama sebenarnya edah yang untuk cerai hidup dan cerai mati? Dan satu lagi saya nak tanya mengenai ini masalah edah jugalah ni. Kadang-kadang bila tak habis lagi edah, si isteri ada hal penting sangat, nak keluar juga, keluar. Dan bagaimana tentang edah itu? Apakah terhapus ke edah yang dalam 4 bulan 10 hari itu kerana tak sampai lagi 4 bulan dia dah keluar dengan hal-hal yang tertentu lah. Kalau hal-hal yang sengaja itu mungkin tak boleh. Jadi hal-hal yang tentu yang penting ni. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 soalan Omar kita ni masya-Allah dia kumpul 3 soalan. Mungkin kalau dalam Facebook terpaksa kita reject. Ya, masya-Allah. Okey, yang kita telah sebutkan pada awal, hukum asal isteri itu tinggal di rumah suaminya, dan suami dia keluarlah. Melainkan rumah tu ada 2 tingkat. Mereka buat pagar, ataupun rumah itu apartmen, apa nama dia, 2 kembar ke, dia tutup macam cerita telabi tu, paku balik. Ataupun dalam rumah tu ada mahram, ada mak dia dan sebagainya. Tapi di zaman sekarang takut mengelak tuhmah, better suami keluar. Better suami keluar, jadi senang untuk isteri sebab dia boleh hantar makanan. Jadi bila dia hantar makanan, minuman dan sebagainya, mungkin ketika itu datang semula semangat cinta yang lama. Sebab tu dia tak bagi keluar sebab dia ada peluang untuk pujuk balik. Dan sebagian ulama mengharuskan dia berhias untuk bekas suami dia dalam tempoh iddah, bukan untuk orang lain. Jadi dia mengorat balik. Dulu dah kahwin lama tak pakai lipstick,
Ini dia hari pertama hantar nasi dia pakai warna biru, ada warna hijau kan. Tapi kena tutup rambut lah. Tapi bahasa pun dulu kasar. Oh abang, ni abang beli apa? Jadi benda-benda sedemikian dia akan melembutkan. Kalau harimau boleh dijinakkan di sarkas, apatah lagi jiwa kita. Perumpamaan itu Imam Ghazali sebut. Kalau nak melembutkan hati ni macam harimau ni keras tapi boleh buat sarkas. So takkan hati kita dia lebih keras daripada harimau. Jadi kita boleh lembutkan. Itu yang pertama. Tapi di zaman sekarang ni uruf telah menafsirkan bahawa diharuskan secara istihsan bil urfi, bukan setakat di Malaysia, di Mesir dan di sebagainya yang lain, wanita ni balik ke rumah. Tapi bagi saya kurang afdal. Melainkan ada kemudaratan yang nyata. Suami tu kaki pukul dan sebagainya, tak apalah. Tapi cara konsepnya elok di rumah suami. Tapi praktikal di Malaysia banyak balik rumah isteri, balik rumah mak ayah, tapi itu tidaklah berdosa, cuma kurang afdal. Berkenaan dengan tempoh, saya telah sebutkan tempoh cerai 3 kali suci, bukan 4 bulan 10 hari. 3 kali suci atau 3 bulan hijriyah. Beza 1 hari 2 hari je ya. Hijriyah kepada mereka yang menopause ataupun mereka yang belum datang haid. Nanti kita akan bincang pula orang yang haid tetapi tidak ada haid dalam tempoh yang lama. Ini banyak berlaku dalam kes iddah setahun tak turun haid. So nak kira monopause ke nak kira hukum haid. Kita akan bincang, nak jawab lagi takut ada soalan tu, saya tangguh. Tak ada, saya bincang nanti insya-Allah. So iddah kematian 4 bulan 10 hari hijriyah. So ini di antara benda yang sangat penting untuk Tuan Haji Omar fahami. Dan yang ketiga, kalaulah dia tidak patuh arahan iddah dan berkabung sama ada tempoh dan pakaian, etika berpakaian dan juga image, tetap iddahnya berlalu sebab ini dipanggil sebagai ahkam wada'iyah. Ahkam wada'iyahnya diletakkan tempoh 4 bulan 10 hari. Jadi bila berlalu ahkam wada'iyah tersebut, maka dia berlalu walaupun dia tu tak ikut, tak follow hukum syar'i. Tetapi orang di syarak ikat dengan 4 bulan 10 hari. Sama ada kamu patuh tak patuh berlalu dan tetapi kamu memang rekod, kalau kita audit tak bagus. Kamu adalah wanita yang gagal. Biar rekod gitu. Kalau kita buat rekod lah kata ada kita buat rekod kata ada keluar mata, DP semuanya. Dia telah tamat iddahnya dengan rekod C. Allah akbar, insya-Allah, tabarakallah. Tidak cemerlang Ustaz Tidak cemerlang. Baik, para penonton, banyak lagi Fadil Ustaz akan kita raikan soalan daripada sahabat kita untuk tajuk kita pada pagi ini, munakahat iddah dan rujuk. Jangan ke mana-mana, terus setia menonton Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru, kita berjeda seketika. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz biar tahu. Jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya-Allah, mudah-mudahan salam Jumaat, salam Sayyidul Ayyam. Marilah sama-sama ibu-ibu, ayah-ayah kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua layak mendapat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat. Allahumma ja'alna min ahli syafaati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Dan Fadil Ustaz, kita masih lagi berbicara topik munakahat, iddah dan rujuk di talian Ustaz pada ketika ini. Untuk kita raikan sahabat pemanggil kita, Hajah Normah. Pelakon? Bukan Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silakan. Ya. Soalan saya macam ni. Iddah kita tu 4 bulan 10 hari pada balu tu. Soalan saya macam ni Ustaz, apakah dosa selepas iddah tu, apa-apa salah silap pada balu, adakah ditanggung oleh arwah suaminya? Baik, itu yang jadi keliru Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan ini menunjukkan kepada watak seorang wanita yang solehah. Daripada soalan seseorang tu kita boleh kenal seseorang. Sebab itu Abu Hanifah kata apa? Kalim hatta arifak. Bercakaplah sampai aku tahu siapa kamu. Allah. So soalan ini sangat bagus. Sebenarnya kalau berlaku macam tu, suami dah tak tanggung. Sebab dia dah mati.
So dan dosa yang dibuat oleh isterinya itu tak ada terikatan, tak ada linkage pun dengan suami. Dia bukan wasiat, dia bukan suruh buat jahat, bahkan dia suruh jaga diri. Maka kesilapan itu datang daripada isterinya, dan isterinya yang berdosa tanpa sedikit pun dosa itu ditanggung oleh suaminya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Ramai orang perempuan salah faham konsep dosa yang ditanggung oleh suami. Dosa yang ditanggung oleh suami apa-apa yang dia menjadi penyebab. Kalau misalnya isteri tak pakai tudung, dia dah tegur dah, isteri tetap tak pakai tudung, dosanya ditanggung oleh isteri, bukan lagi pada suami. So ini konsep yang kita kena tahu. Dan puan yang bimbang, insya-Allah doakan, walaupun kalau kita buat dosa pun tetap doakan kepada si suami. Walaupun kalau berkahwin pun dengan orang lain, doakan kebaikan. Walaupun dah terputus hubungan di dunia, namun di akhirat wallahu a'lam, Allah Taala yang mengetahui. Walaupun ada orang kata duduk yang suami pertama lah, suami yang kedua lah, yang paling soleh. Itu semua ilmu ghaib, yang tafsirannya semua itu kita tak tahu hakikatnya. Dia benda akhirat ni aulanya jangan kita pastikan. Makna dia kita hanya sebut itu pandangan ulama, dan kita serahkan kepada Allah, kerana mizan ghaib, mizan alam akhirat tidak sama dengan alam di dunia. Sana tak kencing, sana tak berak, sana tak tua, sana tak tidur, sana tak ada apa, sistem yang ada di dunia tak ada langsung. Mengantuk pun tak, umur pun tak meningkat. Jadi dia mizan dunia tidak sama dengan mizan akhirat. Jadi kita tidak ada penafsiran untuk dunia, untuk pada hari kiamat. Insya-Allah Allah Taala bagi yang terbaik untuk kita. Insya-Allah, tabarakallah. Kita doakan mudah-mudahan bertemu dengan pengganti yang lebih baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Ada orang tanya juga, kalau orang perempuan tak berkahwin, dapat tak bidadara? Secara hukum akalnya, seorang perempuan boleh berdoa kepada Allah. Seperti mana seorang lelaki boleh mendapat bidadari, ada seorang perempuan dia tak bagi, dia nak tarik bidadari tu, jangan bagi dia kat suami dia. Mana boleh? Tuhan bagi secara gambaran tak sama. Tapi dia punya jealous, dia bawa ke syurga, tapi nanti dia masuk syurga, insya-Allah Allah Taala cabut dah. Jadi dia bergembira kalau suami ni ada bidadari. Tapi kalau dia tidak berkahwin, insya-Allah Allah Taala akan gantikan bidadara dengan hukum akal. Tapi tidak ada dalil lah. Tapi dia boleh berdoa sebab dalam syurga boleh minta apa saja. So dia selain dia minta nikmat yang lain, dia mintalah seorang suami yang mungkin dulu dia terbayar nak dapat muka macam ni, dia dapat di akhirat, insya-Allah. Allahu akbar. Betapa luas dan besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fadil Ustaz, berikutnya kita ada Zuhara di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah seorang lelaki juga mempunyai tempoh iddah seperti mana iddahnya wanita? Jika seorang lelaki mempunyai 4 isteri, apabila dia telah menceraikan salah seorang isterinya, bolehkah dia berkahwin lain dalam tempoh yang terdekat? Ataupun ada tempoh menunggu? Ustaz, mohon soalan student ni. Sama dia belajar ataupun dia nak beritahu ke orang lain. Sebenarnya hukum lelaki tak ada iddah. Cuma kalau yang terikat dengan 4 isteri, itu dipanggil penungguan bersebab. Tetapi bukan itself dia iddah. Makna dia sebab dia bercerai, bukan matilah. Jadi ada tempoh rujuk. So bila tu pun rujuk, seolah dia masih ada 4 orang isteri. Itulah tempoh 3 kali suci tu je. Tapi itu bukan kerana dia beriddah, tetapi disebabkan isteri dia masih ada, tapi isteri dia separa-separa. Itulah dia kata kaedah. Ini soalan teka-teki fiqh lah. Okey. Baik, soalan yang kata apa, high intelligence, Ustaz. Intelligence. Masuk kelas tu, kelas syariah tu. Baik, berikutnya Ustaz, kita ingin raikan lagi sahabat pemanggil kita di talian. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Da'i Anas, Kak Yat sini, Hayati Ismail dari Rawang. Baik, Kak Yat, apa khabar, Kak Yat? Alhamdulillah, Da'i. Terima kasih, Da'i. Baik, sama. Ya, silakan Kak Yat. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Soalan Kak Yat, Ustaz, apabila berlaku cerai taklid, apabila telah rujuk, bagaimana lafaz taklid tersebut, Ustaz? Adakah terbatal atau bagaimana? Atau suami itu perlu membatalkannya? Dan lagi satu, saya tak faham soalan. Taklid ke talak? Berlaku talak, lepas tu taklid, tapi bila mereka dah rujuk, adakah taklid tu akan terbatal atau suami kena sebut? Maksud dia talak berlaku di atas lafaz taklid. Kemudian apabila bercerai, adakah taklid tu masih lagi orang kata apa efektif? Saya nak faham soalan tu. Ya, baik. Ustaz, bagaimana jika berlaku talak cerai kepada pasangan yang nyanyi, Ustaz, tak kira sama isteri ataupun suami? Bagaimana keadaan tersebut, Ustaz? Terima kasih. Baik. Sama-sama. Assalamualaikum. Bagus, Kak. Ini soalan yang sangat penting, iaitu berkenaan dengan cerai dengan lafaz taklid yang sudah tertunai. Jadi taklid itu telah hadam, telah termusnah lah. Jadi sebab taklid ni lebih ringan daripada lafaz sarahah.
Makna kalau orang tu dalam lafaz sarah tu jatuh. Tapi taklil ni ditunggu syarat itu wujud. Jadi bila dia konsep sama dengan talak, makna dia hadam, dia panggil istilah fiqh dia hadam, makna dia telah musnah dah. Betul. Kalau awak keluar daripada rumah ni sekali tu je. Macam tu kan. Ya, betul. Sampai tempoh tu berlaku. Itu jelas ya. Okey, yang kedua berkenaan dengan nyanyok. Nyanyok kita tengok kategori dia. Kalau betul-betul kita tengok dia akan check dengan doktor lah. Dia bagi dalam bentuk nyanyok ni dekat kepada orang yang ghaflah. So mereka ni ghairu mukallaf dalam tempoh yang mereka tak ingat tersebut. Dia seperti orang dibius, orang yang dipanggil apa dalam keadaan mamai. Ini dipanggil golongan-golongan yang ghairu mukallaf, sama seperti orang sabqul lisan. Jadi kalau confirm dia ada bukti dan nyata dan doktor pun bagi surat dia ni ada waktu nyanyok, kalau pergi ke mahkamah ataupun pergi kepada mufti, tengoklah kalau dia nak betul-betul nak bercerai dia pergi mahkamah lah. Kalau dia nak tak mau bercerai dia pergi buat apa pakar lah. So dia akan cek balik betul masa kamu kata kamu sedar tak, sebab syarat talak ni satu benda yang penting di dalam rukun talak. Dalam talak dia ada sarahah, dia ada kinayah. Kalau sarahah disyaratkan satu benda yang kadang-kadang kita tak perasan, itu disebut sebagai al-qasdu ila ma'nahu. Makna dia mesti wa'i apa yang dia kata. So kalau dia mamai dia tak sedar. Kalau dia merepek, dia tidur, dia cerai isteri dalam tidur tadi tu. Dia tak sedar. Maka dia mamai. Jadi orang yang nyanyok sedemikian, kalau dia mencapai keadaan yang sedemikian dipastikan oleh doktor, maka dianggap sebagai orang yang tidak ada al-qasdu ila ma'nahu. Jadi bila orang yang tidak ada al-qasdu ila ma'nahu, walaupun lafaz dan sarahah tidak jatuh mengikut pandangan Syafi'iyah. Jadi apapun kena rujuk dulu tahap kesihatan dia dan kita kena pasti insya-Allah. Jelas puan? Itu tahap kesihatan, Ustaz. Ada satu isu juga, iaitu melibatkan unsur-unsur ghaib dan sebagainya, pukau ataupun dalam keadaan yang tidak sedar disebabkan sihir dan sebagainya, menceraikan isteri. Jadi mungkin ada perincian yang boleh diberikan. Mungkin ada sahabat kita mungkin melalui situasi seperti itu. Sudah dalam peringkat kajian yang saya difahamkan di GKSM ada kajian. Cuma setakat ini sihir tidak sama seperti mana kita sebutkan tadi nyanyok. Nyanyok ni halah sihiyah. Sihir sekarang ni belum dapat dibuktikan kesan dia. Walaupun dah ada kajian tetapi belum lagi diterima di peringkat mahkamah dan sebagainya. Dan ia isu berat juga sebab hakim tu kena belajar ilmu sihir lah. Betul. Sebab dia nak kena jadi secara peringkat fiqh zaman sekarang ni kalau berlaku dakwaan sihir masih tidak kita consider sebagai benda yang dianggap sebagai tidak sah. Dia masih sah. Kerana siapa nak pastikan benda tu sihir? Bukan kita tolak sihir, tapi dalam isu-isu sedemikian kadang-kadang penyalahgunaan boleh berlaku. So walaupun dia kena sihir tapi dia masih sedar, dia macam orang marah lah. Dia masih sedar. Cuma dia marah. Itu beza dengan nyanyok. Nyanyok ni dia tak sedar. Sembahyang pun dia tak ada sembahyang. Sebab tu orang nyanyok sebagai ulama mengharuskan dia buat jamak. Takut nanti dia tak sembahyang, dia lupa. Jadi bezakan nyanyok dengan orang yang terkena dengan sihir. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jelas kepada kita dan menjadi panduan kepada kita. Dan Fadil Ustaz, untuk topik munakahat iddah dan rujuk, Tanyalah Ustaz ingin berjeda sekali lagi. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Bidara sayang selasih hamba lurutkan, buang mak buang saudara kerana kasih hamba turutkan. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Fadil Ustaz, saya jual pantun. Kalau Ustaz nak beli boleh lepas ni insya-Allah. Saya ni dah lama pun di pantun ni. Tak, apa dah baik. Tak apa tak, lepas ni Ustaz boleh fikir macam mana nak beli pantun Ustaz. Baik. Tapi sebenarnya dalam sejarah fiqh ni, Imam Syafi'i adalah tokoh ulama yang menjawab fiqh dengan pantun syair. Masya-Allah, tabarakallah, hebat. Jadi zaman dulu begitu. Orang yang bertanya pun dalam bentuk syair, yang menjawab pun dalam bentuk syair. Ini kita boleh jumpa dalam Dewan Imam Syafi'i. Cuma saya itulah nak jawab apa kap siapa di kap. Allahu akbar. Jadi keluar bahasa Siam tak. Kunput pasal Thai damai keluar bahasa Siam tak. Baik Ustaz. Untuk pagi ini kita nak teruskan lagi dengan tajuk kita munakahat iddah dan rujuk. Ustaz, kita ada soalan yang berikutnya daripada Tuan Haji Ismail Mak Isa di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, seorang janda yang mengaku belum pernah disetubuhi hendak berkahwin sebelum tempoh iddah yang biasa dijalani oleh perempuan yang bercerai dengan suaminya. Menurut syarat, perkara ini boleh dilakukan, tetapi yang menjadi persoalannya Ustaz, benarkah janda itu belum disetubuhi oleh suaminya? Bagaimanakah jika dia berbohong, dan apa yang mesti dilakukan untuk membuktikan pengakuannya itu Ustaz? Ya, ini perkahwinan yang berisiko lah. Tetapi syarat kita ada dia punya penyelesaian, iaitu bila ada keraguan sedemikian rupa, kita boleh minta kepastian. Dulu dia panggil wanita-wanita yang siqah pergi cek kemaluan. Jadi masih ada selaput darah tak? So dia boleh pergi ke hospital, dapatkan dia adalah dia sebab bila berlaku persetubuhan, jadi forensiknya dia panggil pemecahan darah. Sebab tu forensik dia dapat bezakan dia antara pecahan darah orang yang dirogol, orang yang berzina, sama yang berkahwin lah. Dia punya koyakan itu tidak seteruk dengan koyakan orang yang dirogol. Jadi apabila dia dapat surat, dia boleh pergi hospital minta cek dia pengesahan bahawa dia belum lagi disetubuhi. Sebab kalau berlaku persetubuhan, dia berlaku pemecahan darah. Jadi katakanlah tak berlaku macam tu, dia pun tak boleh kahwin juga di atas penipuan wanita tersebut, dan didapati selepas berkahwin dia telah disetubuhi sebab suami dia bila bersetubuh dia dapati dia sudah tidak ada darah, maka perkahwinan itu tidak sah dan berlaku iddah. Itu dia panggil wati syubhat, dan isteri wanita tersebut berdosa besar kerana dia berzina, suami itu tidak berzina. Jadi ini ada kes yang berlaku dan juga mahkamah telah putuskan mereka wajib dipisahkan kerana mahal, dia panggil mahalun nikah itu tidak sah. Makna dia tempat nikah tu mesti wanita yang tidak ada suami ataupun tidak berlaku dalam iddah. Itu definisi dia yang wanita yang boleh dikahwini. Sekarang ni dia ni masih belum lagi valid untuk dikahwini, maka perkara tidak sah, dia kena bertabat nasuha, hakim boleh denda dia dan sebagainya sebagai satu ta'zir kerana satu penipuan. Sebab itu dalam bab ni wanita relax dulu, tenang, bagi tahu cerita yang betul. Sebab ada kes yang menyebabkan lelaki itu benci selama-lamanya sebab dia melibatkan marah dia. Sebab dia tak nak berzina, dia tidak berzina, perempuan tu yang berzina, tapi lelaki tu dianggap sebagai wati syubhat, dimaafkan insya-Allah. Allahu akbar. Dia rasa tertipu Ustaz, masya-Allah, tipah tertipu. Ini bukan tipah, ini abu tertipu. Disangka akan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari Ustaz, masya-Allah. Baik, jadi Islam memberikan jalan keluar Ustaz. Inilah hebatnya Islam. Baik. Dia dalam kehidupan kita ni, konsep syariah likulli fi'lin wa hadithin fiqhun. Semua benda yang berlaku, akan berlaku, telah berlaku, semuanya ada fiqh. Alimahu man jahil wa alimahu man alim wa jahilu man jahil. Imam Syafi'i kata macam tu dah. Bagi setiap perbuatan, sama ada perbuatan mukallaf, perbuatan syarikat, perbuatan negara, siapa-siapa yang dinamakan sebagai satu perbuatan, semua ada hukum syar'i sebelum kita ada lagi yang disebut sebagai hukum azali. Namun bila disebut sebagai hukum kepada insan tersebut, itu namanya fatwa, itu namanya fiqh. Tapi hukum syar'i dah ada sejak azali, sejak Allah Taala cipta kita. Allah Taala mengetahui ma yakhfa wa ma yazhar, apa yang nampak, apa yang terselindung, semua dah ada. Cuma sebab itu kena ada ulama dia tidak mencipta hukum, dia hanya mengeluarkan hukum yang tersembunyi. Betul, pemudah cara Ustaz. Baik, Kak Juzabidi Ustaz berikutnya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah iddah bagi perempuan yang kematian suami yang belum disetubuhi Ustaz? Mau bercerai Ustaz? Ya, ini satu benda yang sangat menarik, soalan orang yang bijak, wanita yang prihatin. Apabila bertembung dua benda, satu dia tak disetubuhi, kalau dicerai tak ada iddah lah, kemudian dia suami dia mati, maka syariat mengambil berat tentang yang mati sebab dia nas Quran. Jadi wallazi yatafawna minkum wa yadhuru azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhur. Jadi dia kena iddah 4 bulan 10 hari walaupun dia belum disetubuhi. Sayanglah, tapi sayang untuk kedua pihak lah, tapi dia ada poin untuk berkahwin lain. Jadi ini panggil janda berhias. Jadi makna dia walaupun suami lain dapat dia janda, tapi janda yang segar. Jadi ada rezeki dia. Tetap 4 bulan 10 hari, cuma dia kena yalah tempoh kesabaran tu, kena jumpa pakar dia panggil sakit jiwa lah, doktor psikiatris dan sebagainya. Ustaz boleh jumpa juga, tapi ustaz bagi doa, nasihat, tapi ubat-ubatan kadang-kadang diperlukan juga. Sebab tu kena digabung
gabung dua, pakar kesihatan dan juga ustaz untuk nak bagi seorang tu kuat. Kita faham bagi mereka yang kalau kematian tunang pun dah teriak. Seperti baru ni saya tengok gambar yang 10 bulan hilang. Subhanallah, sedih saya. Kemudian itu tak ada iddah. Itu esok pun boleh kahwin. Tak ada iddah itu. Tapi yang dia ada iddah 4 bulan 10 hari, dia kena sabar, duduk yang keluarga dan sebagainya. InsyaAllah Allah Ta'ala bagi rezeki. Ada kes macam tu, kahwin lain, insyaAllah. Bukan kata yang tu tak baik, Allah Ta'ala ganti, bukan menandingi orang ni, tapi sesuai untuk kehidupan yang mendatang. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, berikutnya Ustaz, kita raikan lagi Ustaz. Rahimah Saud di Facebook. Baik, bagaimanakah untuk memahamkan dan mencerdikkan masyarakat, ini digunakan istilah mencerdikkan masyarakat mengenai pemberian mut'ah supaya para bekas suami merasai beratnya apabila berlaku perceraian? Ya, ini yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Majmu'. Tugas kerajaan, tugas ulama, tugas cendekiawan, tugas penyiaran. Dalam kajian baru, masuk konsep-konsep baru, rukun negara kita ada dua lah, maksud dia kerajaan, perlembagaan, semua tu. Yang kedua atau yang ketiga ni adalah penyiaran. Penyiaran merupakan rukun negara juga, walaupun tak disebut dalam perlembagaan, tetapi dia yang boleh meruntuhkan negara dan dia boleh membina negara. Jadi bidang penyiaran juga meminta tanggungjawab untuk membincang isu sebegini. Ada forum, impak dia besar, impak dia sangat besar, supaya suami ini memberi papasan. Tapi poin yang kedua ialah jangan isteri minta lebih-lebih. Ini gaji suami dia tak terang mana, minta sampai beratus ribu, berjuta. Itu tak betul. Itu saya tak nak sebenarnya. Jangan ada orang pengaruh. Isteri faham kemampuan suami. Jangan orang luar sehari pak dia tambah buat capitalize kurang, sampai ada kes sampai menyusu pun dia kira daripada capitalize kan, maksudnya berapa susu nak berapa cas. cup, Aduh, janganlah sampai macam tu. Kita berlaku adil lah, ya adilu kan. Jadi kita berlaku adil. Jadi lawyer pun jangan sampai tolong-tolong sampai membebankan. Kalau membebankan, suami tu lari terus. Kita nak long term sustainability. Jadi suami tu bayar, insya-Allah dia berterusan. Jangan sampai macam bergaduh. Jadi semua pihak membantu kepada keadilan, bukan kepada menyeksa setiap pasangan. Jadi saya kira mungkin ada kebenaran juga, mungkin ada mereka yang berpisah dengan mengatakan walaupun kami berpisah tapi kami masih bersahabat. Jadi mungkin ada kebenaran juga itu namakanlah sahabat ke apa ke, tapi sebab kita tidak ada permusuhan, cuma mereka tak boleh berkhalwat lah. Tapi yang kita bimbang ni bila berkawan ni mereka keluar dua-dua, cuti dua-dua. Jadi atas nama bekas suami atas isteri, tiket kawan tu tidak boleh, tidak boleh. Kalau dia ada anak pun pastikan ada anak dan teman, sebab setiap benda yang jatuh pasti ada orang yang kutip. Mana dia kadang-kadang orang kata dah tua dah, tak ada orang berkenan. Ada. Jadi syahwat ada di mana-mana, walaupun kita tengok aku tak berkenan langsung, orang lain tengok berkenan. Walaupun dia sehitam-hitam orang asuhan, tapi ada orang yang kutip. Jodoh ni dia tidak mengenal usia. Sebab kecantikan terikat dengan hati, tidak terikat dengan akal. Kalau terikat dengan akal, nescaya orang akan hanya kata satu yang cantik. Tapi disebabkan kecantikan tu dengan hati, tiang elektrik pun boleh jadi cantik. InsyaAllah, tabarakallah. Itu dia quotes of the day daripada Ustaz Fawaz Fadhil. InsyaAllah, tabarakallah. Baik Ustaz, berikutnya kita ingin raikan lagi daripada sahabat Facebook kita soalannya. Nur Badiah Abdullah bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iddah kematian suami 4 bulan 10 hari Ustaz. Mungkin boleh diperbetulkan bagaimana Ustaz sebut tadi. Baik, ada fakta di situ. Ada sesetengah isteri yang kematian suami terpaksa keluar daripada rumah suami kerana dihalau oleh anak tirinya sebelum habis iddah. Apakah hukum ke atas isteri tersebut dan ke atas anak tirinya itu? Terima kasih. Yang pertama, isteri itu boleh sue ke mahkamah. Anak tiri halau, itu dia tidak ada hak. Ini hak yang diberikan oleh Allah, maka dia berdosa. Jadi boleh ambil tindakan undang-undang. Tapi katalah suami isteri tak semua tahu undang-undang, dia tak ada pembelaan, dia keluar, tak apa, dia balik orang mak dia, tapi anak tiri itu berdosa. Kalau dia ada ilmu sedikit, dia pergilah minta orang kata apa tuntutan di mahkamah. Sebab setiap tempoh iddah, kalau dia pindah rumah yang disewa, pembayaran sewa itu ditanggung oleh harta peninggalan. Mana rumah suami ada dua. Satu rumah yang sudah dibeli, satu rumah bersewa. Yang bersewa ni untuk tempoh kita katakan tertentu iddah tersebut diambil. Okey, diambil daripada tarikah. Tapi yang ni dia mati, jadi faraid itu diberikan kepada dia, maka guna lalu faraid itu untuk bayar sewa. Kalau penceraian, dalam tempoh penceraian itu apa duit itu orang kata apa, kalau matilah diambil untuk tempoh apa bayar sewa dan sebagainya. Sebab apa? Dia kena duduk rumah suami. Kena halau.
dia boleh pisu ke mahkamah, buat kiraan dalam bentuk hutang, ambil balik duit tersebut, dapat pembelaan. Malaikat dia hati baik, dia maafkan. Tetapi isu ni tidak mau pun siapa. Kalau siapa nak maaf, siapa nak tuntut bela, tu hak dia. Ya, insya-Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, sedar tak sedar kita telah pun sampai di penghujung siaran di TV3. Saya rasa baru setengah jam. Rasa baru mula Ustaz. Insya-Allah kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 dan mungkin orang kata apa, sebagai kesinambungan selepas ini kita akan raikan banyak lagi soalan daripada sahabat kita Ustaz. Apa pun yang kita lalui dalam kehidupan Ustaz, pastikan lalui dengan penuh ketenangan. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Mintalah, doalah, mohonlah kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung untuk topik munakahat, iddah dan rujuk di TV9 30 minit selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bertemu di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, kita masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Kita berbicara, Fadhil Ustaz, berkenaan munakahat, iddah dan rujuk. Dan kepada anda para penonton, terus hubungi kami jika ada sebarang soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik. Hubungi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah tinggalkan soalan menerusi ruangan rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baiklah Ustaz, di Facebook kita ada soalan yang berikutnya. Aisyah Icha bertanya, apakah perbezaan antara rujuk semasa masih dalam iddah dengan rujuk setelah habis iddah? Dan yang kedua, bagaimanakah dengan lafaz akad nikah antara keduanya? Mohon pencerahan Ustaz, kalau nak kembali ni Ustaz, soalan kedua tu. Soalan menarik. Sebenarnya kekeliruan bahasa. Setelah mana tamat iddah tak ada rujuk dah, kahwin lain lah. Tapi mungkin istilah Melayu, rujuk lah balik. Jadi bahasa Melayu tu dia mengambil, mengumumkan dua keadaan. Rujuk ni adalah hak yang diberikan untuk si suami praktis tanpa ada apa dia kos. Jadi syariat bagi, kalau nak kahwin kena ada kos, tetapi dalam tempoh iddah tersebut dia ada hak rujuk. Wa bu'ulatuhun ahqqu biraddihin. Okey. Jadi suami yang berhak dalam isu ini. Jadi tak perlu angkat nikah lain, tak perlu minang, sebab dia masih separa. 50 tu hak suami lagi. Jadi itu beza selepas tamat iddah, dia bukan rujuk, kahwin lain. Kena minang balik, kalau tak minang pun tak apa, tapi kena pergi jumpa juga. Kemudian kena ada mahar, kena ada hantaran balik. So itu beza dia. Yang kedua, tadi soalan apa yang kedua tadi? Kalau nak kembali balik Ustaz, kena kahwin akad nikah tu, kena akad nikah baru, kena ada wali, kena ada saksi dan hantaran atau mahar yang baru. Itu cara dia. Sebab itu sebenarnya syariah ni dia bukan setakat kontrol kita dalam waktu sonok ni mula-mula kahwin tu. Tapi bila berduka dia tapi dia bagilah denda sikit, duka suka, ada iddah, denda lah konsep daripada ta'zir tu. Jadi tapi nak bersama balik mungkin ialah benda perasaan kan. So lepas habis iddah rasa menyesal, tengok lelaki pun tak ada minang, perempuan pun tak mau terima. Ni dia, kita ada pasangan artis orang yang saya baca kisah dia, macam Hatan. Dia kan balik dengan pasangan dia yang lama tu dulu. Jadi jodoh tu, saya ikuti cerita, sangat menarik. Dia kata masa dia muda dia tak pegang tangan isteri dia. So masa dia tua lebih romantik. Memanglah dari sudut psikologi, orang lelaki ni dia romantik masa tua. Betul lah ni orang perempuan minat kahwin orang lelaki tua. Sebab dia seorang ayah jarang sayang anak waktu muda. Rara. Sebab dia belum merasa penat lagi. Betul. Tapi bila sampai umur 40-50 dia berkeluar dia banyak dah. Semua tu dia mula dia sangat hargai anak dia sangat. Sebab tu beza. Pengalaman saya, kalau orang dapat anak muda dengan anak, kata dia baru dapat anak umur 40-50, dia sayang anak lebih sungguh. Sebab masa tu jiwa dia penyayang gila. Betul. Berlainan dengan ayah 25 ni, nak beli permainan pun tak boleh. Tak boleh. WhatsApp macam tu. Jimat duit. Tapi ayah yang umur 40-50 ni bila main anak bongsu, tak apa ayah beli. Itu psikologi. Mak ni sayang pada awal sebab dia mengandung 9 bulan. Dia dapat awal akses kepenatan tu. Betul. Jadi dia sayang anak lebih. Jadi itulah cerita dia. Psikologi Ustaz. Jadi kahwinlah orang tua. Disclaimer Ustaz. Cuma umur pendek lah. Tapi kelebihan dia
dia lebih penyayang daripada orang muda. Orang muda ni pandai barat. Betul Ustaz. Saya belum berada di fasa itu Ustaz. Jadi saya hanya mendengar je Ustaz. Jadi nanti beza, nanti umur 40, nanti saya anak tu lebih daripada masa kita umur 25 sebab faktor umur. Faktor umur Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, kita ada Syahiralia Muhammad di Facebook bertanya. Baik, apakah syarat-syarat rujuk dan adakah ucapan aku rujuk dengan kamu atau aku kembali kepadamu itu dikira sebagai lafaz rujuk? Baik, soalan yang sangat bagus. Orang perempuan semua. Ya. Ada bunga lagi Ustaz tanya tu. Ini lenyap orang lagi. Jadi apa nama dia, lafaz ataupun kita namakan declaration ataupun kita namakan sirah ada dalam dua bentuk, iaitu yang jelas, tidak perlu pada niat seperti lafaz tadi, aku rujuk, dan satu lagi kinayah, aku kembali, kiasan perlu kepada niat dan disunatkan untuk bagi tahu kepada keluarga kami rujuk balik. Tapi bagi saya lah, kalau kahwin secara formal wajiblah ada saksi. Walaupun dia sunat di sini, tapi bagus ada saksi untuk mengelak daripada tumahan. Jadi dia rujuk, dia saksi tu boleh sebelum atau selepas masa dia rujuk, lepas tu dia bagi tahu kepada orang. Nanti kalau katalah nak daftar balik ke mahkamah, sebab ada kes yang dia perujuk sah, cuma tak daftar balik ke mahkamah, itu segi perundangan lah. Jadi dia ada saksi yang boleh bantu mereka. Tapi sekarang ni boleh rekod dengan video, apa-apa bentuk tulisan. Jadi apa boleh sokongan dan sebagainya, buat supaya tidak berlaku kesusahan pada kelak akan datang. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya Ustaz, sebelum kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita, sedikit info kepada para penonton Tanya Ustaz pada pagi ini. Baik, Agrobank menyediakan dana pembiayaan sebanyak 1 bilion ringgit untuk usahawan agro dengan kadar keuntungan serendah 3% dalam mengukuhkan sekuriti makanan negara dan memastikan bekalan makanan negara terjamin. Jadi anda boleh layari laman sesawang www.agrobank.com.my untuk maklumat lanjut tertakluk kepada terma dan syarat. Al-Fadhil Ustaz dan juga sidang penonton, banyak lagi akan kita raikan, kongsikan untuk tajuk munakahat, iddah dan rujuk. Terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Salam Jumaat penghulu segala hari. Kita masih lagi berbicara topik munakahat, iddah dan rujuk bersama dengan Fadil Ustaz Ahmad Fawaz. Dan Ustaz, kita nak teruskan lagi dengan soalan daripada sahabat kita. Saya baru menjawab mungkin 5% daripada isu 5% Ustaz Allah, sikit sangat tu Ustaz. InsyaAllah kita kena buat siri yang kedua pula Ustaz, insyaAllah. Baik, Intan Zurina Abdul Razak bertanya di Facebook Ustaz. Baik, dia ada letak gambar cincin tu. Apakah maksud di sebalik gambar? Macam-macam cincin, bunga. Baik Ustaz, lafaz rujuk Ustaz, adakah ianya sah sekiranya dilakukan menerusi panggilan telefon, Google Meet atau WhatsApp voice sahaja dan dijawab setuju oleh bekas isteri? Terima kasih Ustaz. Baik, dia boleh sah, consider sebagai sah jika benda itu bukan fake. Mana dia call memang orang tu orang dia. Jadi bukan menyamak ke dan sebagainya. Sebab itu kalau kita macam bank call, mana masyarakat yang call, dia tanya IC, dia tanya apa-apa sebab nak tahu orang tu betul tak betul. Nama mak siapa? Nama mak siapa. Jadi benda-benda sedemikian perlu kepada kepastian. Okey, tapi tak apa, buat telefon, voice, dia terima dan sebagainya. Berlaku dengan orang kata apa, penerimaan segera. Jadi kemudian buat pengakuan di hadapan keluarga. Mereka sudah rujuk. Itu sebagai satu permulaan. Kemudian untuk yang kedua tu langkah kepastian. Sah-sah dah. Cuma takut nanti orang ragu. Itu saja. Maksud di sisi Allah sah. Tapi kalau pergi mahkamah, kalau tak ada pembuktian susah juga nak terima. Jadi buat dalam bentuk dia panggil pembuktian itu. Pembuktian tu, beban pembuktian tu dibawa oleh suami bahawa dia telah merujuk, sebab isteri tak perlu terima. Tak ada qabil tu. Saya terima. No need kepada acceptance daripada isteri. Baik. Berikutnya Ustaz, kita ada Haji Tukino di talian pada ketika ini untuk kita raikan. Halo, Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam, Ustaz dan Da'i. Haji Tukino ya? Ya, silakan Haji. Ya, silakan Haji. Soalan kelakar sikit lah, minta maaf ya. Saya tak pernah buat kelakar macam ini. Sekarang Ustaz, saya nak minta pandangan Ustaz. Ya, apa tu? Ni kena rujuk talak 3. Talak 3 ni kena rujuk, kena cari Cina buta Ustaz kan? Cina tak buta. Kan saya nak tanya Ustaz ni, kelakar ya Ustaz, minta maaf.
Sekarang dia cari Cina buta. Semua Cina telik, Ustaz. Tak ada yang buta. Jadi dia tak boleh rujuk ke macam mana, Ustaz? Tapi tak boleh kata, minta maaf banyak-banyak soalan pagi ni. Saja Ustaz tanya. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu saya rasa kena ubah lah. Siap kat Cina ni. Cina, kemudian kita buat tambi. Kita tak mahu guna bangsa. Itu dalam istilah Arab dia panggil muhallil. Siapa yang boleh menghalalkan mereka balik. So apabila mereka telah bercerai talak 3, jadi orang kata apa, mereka dihukum dengan hukuman yang agak keras, mereka tidak boleh dirujuk. Jadi apa yang patut mereka buat, boleh berlaku secara tidak sengaja ataupun mereka buat tu secara macam plan tetapi tak nampak plan, iaitu masing-masing berkahwin guna hilah tak? Ya, menggunakan hilah. Sebab dalam hadis sebut hatta taduqi usailatahu wa yaduqa usailataki. Jadi isteri tu kena berkahwin lain, kemudian kena bersetubuh. Dia tak boleh macam kita tengok gambar filem-filem tu dia tak mau bersetubuh, dia kena bersetubuh. Itu drama tak? Tapi memang betul dia tak syarat jangan bersetubuh. Dia tak boleh. Dia memang kena bersetubuh. Memang kena bersetubuh. Jadi sebab hadis sebut begitu, sehingga kamu merasai nikmat dan dia merasai nikmat. Sebab itu sebagai denda. Hatta tankah zaujan ghairah, sampailah wanita itu berkahwin dengan lelaki lain. So apabila berkahwin dengan lelaki lain kemudian diceraikan dengan cerai yang sahih, maka hadam, makna dia telah memusnahkan pengharaman yang mereka tak boleh berkahwin balik. So bermula daripada zero balik. So adalah hak rujuk. Cuma ulama khilaf, kalau dia tak cukup contohnya talak 3. Kemudian dia berkahwin lain. Dia berkahwin lain, dia bersetubuh, diceraikan. Adakah kalau dia berkahwin tu tinggal satu ke ataupun zero balik? Sebab dia konsep sama dengan yang 3 tadi, cuma tadi dia tak habiskan lagi. Tapi kalau Syafi'i tetap kekal, sebagai ulama lain kata dia hadam. Hadam ni maksud dia memusnahkan konsep yang lama, tetapi ini boleh bicara discretion kepada hakim lah. Tapi kalau tanya saya suka bagi kosong lah daripada bercerai dan sebagainya. Tapi ini mengikut kepada keberanian hakim, adakah dia nak terikat dengan pendapat Syafi'i yang muktamad, tapi dia ada hak untuk memilih pendapat yang kedua, yang ketiga kalau ada keperluan. So kalau dia bicara hakim lah, hakim dia ada undang-undang dia. Yang pertama dia ikut mazhab Syafi'i, kalau ada keperluan boleh ikut mazhab lain. Maka kalau dia tanya saya lebih suka kepada start daripada zero lah. Insya-Allah, tabarakallah. Tu budi bicara dan juga kebijaksanaan hakim, Ustaz. Baik. Berikutnya Ustaz Mazni Hasan di Facebook bertanya, apakah hukumnya jika rujuk tanpa saksi? Adakah sah rujuk mereka memencerai, Ustaz? Ya, dalam mazhab Syafi'i pendapat Al-Azhar tidak perlu. Pendapat Muqabil Al-Azhar yang daripada Imam Syafi'i perlu. So di mahkamah kita hanya perlu bawa main pembuktian saja. Sah-sah dah, cuma kena bawa main pembuktian. Kalau mereka berjimat pun tidak berdosa. Kalau tak diterima di mahkamah, mereka perlu rujuk semula dengan lafaz yang saraha, tapi tidaklah berdosa di sisi Allah. Makna di sisi Allah dia clear dah. Cuma di segi manusia perlu ada pembuktian, ada saksi. Itu lebih baik. Baik, baru-baru ni kita dikejutkan dengan ada cadangan yang diutarakan untuk membekukan aset dan juga akaun suami yang culas membayar nafkah. Mungkin ada perincian dan juga mungkin ada solusi yang lebih baik, Ustaz, mungkin boleh digunakan untuk isteri yang ingin menuntut nafkah daripada suami yang culas. Mungkin saya, manhaj saya dai Anas selalu kepada manhaj positif, manhaj ijabi berbanding salbi. Manhaj freeze account ni dia akrab dekat kepada salbi, iaitu pasif. Pasif ni maksud apa, kita banyak kepada hukuman yang freeze tak ada masalah. Negatif, Ustaz. Laki tu marah sebab kita nak ambil duit laki, walaupun memang hak kita, tapi saya minta kerajaan fikir balik supaya dibuat benda yang lebih aktif. Aktif ni macam mana? Iaitu bila berkahwin 10 atau 20% gaji suami automatically dipotong daripada akaun dia. Maksud kerajaan wajibkan, kerajaan senanglah, tapi untuk swasta kan kerajaan wajibkan swasta. Maksud siapa yang berkahwin report kepada HQ akan minta akaun isteri. So secara compulsory
potong daripada awal perkahwinan. Jadi kalau dia nak bergaduh di mahkamah pun pada nafkah masuk setiap bulan. Ini tak masuk-masuk bergaduh, tak masuk lagi. Kemudian freeze bila isteri nak dapat. Walaupun dia berhutang, takut nanti suami tarik tali. Dia bagi balik, lagi dia tak bagi balik. Lepas tu isteri pun kena lapor balik. So itu dalam bentuk yang jaga masa panjang. So kalau nak buat pun tak salah, tapi kena ada pendekatan yang lebih bagus, iaitu cadangan yang lebih bagus. Siapa-siapa yang berkahwin kena rekod dan macam tentera lah, 10 atau 15% automatically dipotong. Jadi tak timbul soal isteri minta kepada suami dan nafkah, sebab automatically setiap bulan dipotong. Kata gaji dia, suami dia 10,000 je dapat 500 atau 1,000 kalau 10%. Jadi dia tak perlu minta sebab akan masuk dalam akaun. Suami dia naik gaji, potong lagi. So itu lebih secure bagi seorang wanita. Dan saya pun interview banyak wanita, dia lebih suka cadangan yang saya cadangkan supaya dia jangan bila ada masalah baru kita nak fikir. Tak. Masa kahwin tu dah fikir dah. Jadi depa nak pergi mahkamah ke, masa tempoh perceraian ke, duit tu masuk lagi. Sekarang ni tak masuk. So ini cadangan saya supaya didengari, supaya lebih membela nasib wanita. Allahu akbar. Mekanisme yang boleh dilakukan sama ada di bandar ataupun luar bandar mungkin perlu kajian perlu kajian yang lebih efektif, yang lebih membela nasib wanita dari segi wang. Sebab kalau penangguhan freeze tak dapat berbulan-bulan, tak selesai bagus sudah Ustaz. Baik, berikutnya Ustaz, kita raikan soalan di Facebook. Awal Musma bertanya, baik, rujuk perlu ada 3 rukun, iaitu suami, isteri dan lafaz. Bagaimana dengan situasi suami yang ingin merujuk isteri atas dasar kasihan semata-mata kerana isteri telah kehilangan upaya setelah bercerai atau hilang daya ingatan atau koma dalam tempoh yang lama? Adakah dibolehkan pasangan ini untuk merujuk kembali, Ustaz? Dia tidak syarat rujuk ni cinta. Sebab tu perkahwinan ni lebih luas daripada cinta. Mungkin kesian, mungkin simpati, mungkin kerana faktor-faktor tertentu. Jadi kalau diikat dengan cinta, kadang-kadang dah tua, kurang cinta dah. Jadi umur 70-80 lebih kepada mengenang jasa. Nak cinta apa dah sebut, geli umur 80 ayang-ayang, geli tu. Sebab dia setiap umur dia ada watak dia. Sebab tu kita ada nama datuk, nenek. Sebab makin usia tu dia kena letak. So kita bila berumur 80-90, kita nak sebut apa istilah-istilah romantika pun tak semua boleh buat. Kalau buat pun dia mungkin orang yang ada dia pengaruh. Tapi kalau secara tabiat, secara sosiologi, kita tak susah, kita nak maksud dia sayang dah umur 80, suara pun dah berubah, dia akan turun pada makji. Tapi sebab itu lebih pada sayang. Sebab tu dipanggil term tak berapa penting, yang penting intonasi. Walaupun dia sebut makji, abang haji, tapi dia sayang, dia macam orang bergurau lah, aku benci you, tapi intonasi tu. Sebab tu bahasa 5%, intonasi 75%. So dalam perkahwinan kita tak kisahlah dia nak kesian ke, dia nak sayang ke, yang penting mereka ada hak untuk merujuk semula. InsyaAllah, tabarakallah. Baik Ustaz, Muhammad Izzuddin berikutnya di Facebook bertanya, adakah dikira sebagai perbuatan rujuk seandainya suami menyentuh isterinya melalui persentuhan kulit selepas bercerai dengan talak satu bercerai, Ustaz? Tidak bersentuh tidak menyebabkan berlaku rujuk. Dia perlu kepada lafaz. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i boleh dengan bersetubuh, dipanggil ar-rujuk bil fi'li, tetapi tak dipakai di mahkamah. Melainkan kalau hakim tu ada budi bicara, mana dia ada pembuktian dia telah bersetubuh dengan isteri, tapi itu budi bicara hakim lah. Discretion daripada hakim. Tapi secara undang-undangnya kena sebut. Payah apa, sebut je lah. Jadi pemalu, Ustaz. Jadi pemalu. Jadi sebut dan sebagainya. Jadi orang kata apa, lebih mudah, lebih terelak daripada risiko. Kenapa kita nak buat benda yang berisiko? Mana dia bersetubuh, kemudian nanti pergi mahkamah kata tak sah, kemudian kena kahwin balik. So kita sebab tu dalam kursus perkahwinan saya cadangkan bentuk-bentuk pengajian sedemikian kena ada juga macam mana bentuk rujuk dan sebagainya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i pendapat yang kedua yang kata sah, tetapi segi perundangan tidak sah. So susahlah. Makna di segi Allah tak ada masalah, tak ada dosa. Tapi di segi perundangan dia ada kesalahan. InsyaAllah, tabarakallah. Baik, soalan yang berikutnya Ustaz, mungkin sebahagian terakhir saya kira untuk pagi ini. Muhammad Aslam Fauzi bertanya, bolehkah suami terus rujuk isterinya sejurus selepas berlaku perceraian tanpa melalui proses rujuk bukan hak mahkamah, rujuk hak suami sebagai pengesahan. Pengesahan. Baik, sedikit Ustaz, kita ada masa sedikit lagi tentang nusyus. Tadi Ustaz nak cerita, dah janji nak cerita pasal nusyus. Jadi bagaimana tuntutan ataupun suami yang mendakwa isterinya nusyus dan sebagainya, dan bagaimana nafkah
terhadap isteri yang nusyuz? Nusyuz kita boleh bagikan kepada dua. Nusyuz yang sabit cara syar'i, maknanya dia memang bini dia kuat ajak lari rumah, itu memang nusyuz. Cuma bila nak sabitkan pengguguran nafkah itu ke mahkamah lah. Katakanlah dia tak bagi nafkah, tak apalah, dia boleh dia panggil kembali kepada masa lama, dia pergi mahkamah yang membuktikan, tapi yang dia buat tu tak salah. Jadi orang kata nusyuz untuk secara syar'i dianatan di sisi agama sabit kalau dia keluar rumah tanpa izin, dia tidak mau bersetubuh tanpa sebab, dia terlampau maki hamun suami dia, boleh sabit. Ketika tu katalah suami dia yakin dengan pendapat dia tak nak bagi nafkah, tetapi dibawa ke mahkamah. So mahkamah akan tengoklah. Kalau tak nusyuz, dia kena banyak balik lah. Kalau nusyuz, dia sambung je lah. Tetapi setengah orang, setengahnya saya baca daripada sebahagian lawyer dan sebagainya, dia kata tak, pensabitan nusyuz di mahkamah betul itu untuk pembuktian, tapi secara syar'i dah sabit dah. Macam orang murtad, dia boleh murtad, tapi kita tak kata dia murtad sehingga dibuktikan di mahkamah. Tiba-tiba dia murtad daripada awal, okeylah. Jadi kembali kepada waktu asal lah. So nusyuz boleh berlaku walaupun tak pergi kepada mahkamah, makna dia berdosa. Tapi untuk nak buktikan gugur nafkah, makna dia tak dapat hak dan sebagainya, itu perlu dibuktikan di mahkamah. Tapi tetap sifat dia sebagai nusyuz sudah ada kalau dia buat orang perangai-perangai yang telah diharamkan oleh syariat. InsyaAllah, tabarakallah, jelas. Mudah-mudahan jadi satu pencerahan kepada kita untuk topik pada pagi ini, munakahat iddah dan rujuk. Ustaz, sedar tak sedar kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Kita belum bincang lagi yang soalan yang untuk kita raikan. Saya pun tak bincang lagi yang mati haji. Betul, Ustaz. InsyaAllah, tapi insyaAllah lain kali kita akan bawa pada siri akan datang, insyaAllah. Mungkin sebagai pelantikan ataupun rumusan untuk topik kita pada pagi ini, Ustaz, sedikit dulu, Ustaz. Jadi bagi saya di masjid-masjid, kawan-kawan saya pun yang jadi lawyer syar'i dah buat ceramah di masjid, perlu dikembangkan ceramah ini. Bagi mereka yang guru takmir, bagi mereka yang ada tauliah, di sebahagian pengajian seni pada ibadat dan tasawuf, masukkan juga elemen ini supaya masyarakat tahu, makna dia ada kesedaran. Janganlah bincang yang berkahwin saja. Kahwin tu letih lah, daripada kita kursus sampai ceramah semua bab kahwin, jadi isteri solehah, bincang, tapi suami solehah, isteri solehah, bincang juga isu-isu ni, kerana ini ramai orang yang terlibat dalam benda yang haram tanpa disedari. Jadi saya ucap terima kasih pada hari ini sebab kita dapat share dan kita kembangkan lagi. InsyaAllah kita enhance lagi soalan dan juga perbincangan supaya masyarakat kita 90%, 80% boleh faham isu dengan baik. Jadi tak adalah isu ke mahkamah tu hingga sangat, sebab daripada faham tugas dan fungsi mereka. InsyaAllah, tabarakallah, ilmu, takwa dan juga rujuklah kepada pihak yang berautoriti, itu yang terbaik, Ustaz, untuk apa sahaja isu yang mendatang. Baik, Ustaz, kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwa وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan yang baik pada Ustaz. Amin. Mengurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan Allahumma dunia amin wal akhirah, insyaAllah, mudah-mudahan. Dan Fadhil Ustaz juga sedang penonton, esok sebagaimana biasa para penonton jangan ke mana-mana, kita akan kembali dalam Tanya Ustaz bersama Da'i Hakim dan juga Profesor Madya Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dengan topik hina agama, bagaimana mengurusnya. Jadi jam dan juga waktu yang sama, terus menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mohon undur diri. Mari sama-sama kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.